demi untuk mengenal utusan Allah Subhanahu wa taala, demi untuk mengetahui perjuangannya, demi untuk mengetahui sikapnya, demi untuk mengetahui kedudukannya sebagai khatamun nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Ya tak? Jadi mudah-mudahan kita dapat menambah maklumat-maklumat kita berhubung dengan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan, topik kita sekarang ni kita sambung sebelum ini, iaitu keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak buat umrah. Topik besarnya di bawah tajuk Perjanjian Hudaibiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergerak dengan 1,400, ada yang kata 1,500 dan 1,200, 1,400, lingkungan itulah 1,500 orang maksimum. Orang-orang Islam bawa kenderaan, bawa ternakan dengan tujuan untuk ibadah. Jadi masing-masing memakai pakaian ihram lah, masing-masing bawa ternakan. Kalau bawa senjata pun bawa senjata yang tidak menunjukkan untuk berperang, pasal nak tunaikan ibadah. Nak buat umrah, nak tawaf, nak sa'i. Okey, tetapi rupa-rupanya ada halangan. Halangannya dari pihak Quraisy yang selama ini memang sudah berdendam akibat kekalahan dia di Badar, tak menang juga di Uhud walaupun dia dapat membunuh ramai orang Islam. Kekalahan mereka dalam peperangan Khandaq, dihentam ribut oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas mereka, berterbangan semua kemah-kemah dan ternakan mereka ni pulang dengan kesejukan. Kan? Jadi mereka tentu tak puas hati. Inilah cabarannya tuan. Okey. Rombongan ini sampai di Hudaibiyah dan Rasulullah telah menghantar utusan untuk berunding. Baik, kita ke muka surat 463. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu pergi menuju Quraisy. Dia sebagai perunding ni, sebagai pegawai diplomatik pihak Islam, dengan dilindungi oleh Abban bin Sa'ad bin Al-As untuk menyampaikan maksud dan tujuan Rasulullah kepada mereka, kepada pihak Quraisy. Jadi Sayyidina Uthman ini dihantar bagi pihak Islam, dilindungi oleh Abban bin Sa'ad ni, untuk berunding memberitahu kepada pihak Quraisy tujuan rombongan ini kepada pihak Quraisy. Quraisy mengizinkannya untuk melakukan tawaf, tetapi dia enggan melakukannya. Quraisy membenarkan Sayyidina Uthman untuk bertawaf. Kau boleh bertawaf, tetapi tengok ni tuan, kan? Tetapi dia tidak mau. Kenapa dia tidak mau? Kerana dia nak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahululah yang melakukannya. Quraisy menahannya beberapa lama. Quraisy menahan Sayyidina Uthman beberapa lama, sehingga orang-orang Islam menyangka Sayyidina Uthman dibunuh. Bila dihantar tak balik-balik, orang Islam menyangka Sayyidina Uthman telah dibunuh ni. Ya tak? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru sahabat-sahabatnya untuk melakukan baiat di sebuah pohon. Sebuah pohon. Di sini bidara, ada yang sebuah pohon saja. Pohon tu tuan-tuan telah ditebang oleh Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Umar, kerana nak mengelak tahayul khurafat, menjadikan pokok itu pokok berakat lah, pokok apalah. Sehingga sampai sekarang tak diketahui lokasinya di mana. Kalau diketahui jam habis, ya tak? Jadi baiat itu dilakukan di sebuah pohon. Mereka lalu berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Al-Jad bin Qais, seorang munafik. Yang tak join Al-Jad bin Qais, seorang munafik. Baiat itu adalah sumpah setia untuk mati syahid, rela untuk mati, nak menebus kematian Sayyidina Uthman yang disangkakan itu. Jadi baiat ini baiat untuk mati syahid. Dalam riwayat lain mereka berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak melarikan diri. Ni hebatnya nekat tuan, bukan untuk mati, tidak akan melarikan diri. Atau mereka berbaiat kepada Rasulullah untuk sabar
Semua itu tidak bertentangan kerana yang dimaksud baiat adalah untuk kematian. Adalah baiat untuk tidak melarikan diri. Penyudahnya itu juga. Tidak akan larikan diri sampai mati. Yang pertama kali melakukan baiat perjanjian ini ialah Abu Sinan bin Abdullah bin Wahab al-Asadi. Ini orang pertama. Dicatat dalam Sahih Bukhari. Okey. Kemudian diikuti pula oleh sahabat lainnya. Rasulullah memuji para sahabat dan kesegeraan mereka. Pantasnya mereka melakukan baiat ni, tak tangguh-tangguh. Beliau bersabda, kamu adalah sebaik-baik penduduk bumi. Tuan-tuan, ahli baiat disebut oleh Rasulullah sebaik-baik penduduk bumi. Dalam Quran kita pernah dengar ayat Quran, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu ni mukhatabah, depan-depan kamu, iaitu para sahabat. Khaira ummah ukhrijat linnas, sebaik-baik umat yang dilahirkan kepada manusia. Jadi yang terbaik itu ialah para sahabat, tuan. Bukan yang umum kita faham, kita umat Islam umat terbaik. Tak. Sebenarnya merujuk kepada para sahabat. Ini sebagaimana disabdakan Nabi ini. Kamu adalah sebaik-baik penduduk bumi. Dan beliau juga bersabda tidak akan masuk neraka, insya-Allah, seorang pun yang melakukan baiat di bawah pohon ini. Tak ada seorang pun dalam ahli baiat itu yang ke neraka. Kerana Osman ditahan oleh Quraisy, maka dengan tangan kanan beliau sendiri beliau bersabda, ini adalah tangan Osman. Artinya Rasulullah mewakilkan Osman dalam baiat itu dengan tangan kanannya. Kemudian beliau berjabat tangan beliau sendiri. Okay? Ini untuk Osman. Maka Osman termasuk yang melakukan baiat di bawah pohon. Tetapi Osman kembali kepada kaum muslimin. Baru lepas baiat, baru beria-ia, Osman kembali mulih atau balik daripada Mekah ke tempat para sahabat di Baiatul Ridwan. Quraisy mengutus beberapa orang utusan. Lepas pada itu, tuan, pihak Quraisy hantar beberapa utusan lain. Yang pertama dihantarnya Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Dia melihat bagaimana, ini penting ni tuan, ni kena ulang baca. Urwah bin Mas'ud As-Saqafi melihat bagaimana orang-orang Islam bersikapnya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan mereka terhadap Rasulullah, kerelaan mereka untuk berkorban demi mentaati perintah beliau. Ini sebenarnya sikap para sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikagumi oleh Urwah bin Mas'ud. Dia pun heran macam mana begini cinta, begini taat, begini patuh, begini rela orang-orang Islam terhadap Rasulullah. Ketika kembali kepada Quraisy, Urwah bin Mas'ud berkata kepada kaumnya, kaum apa mereka itu? Jenis macam mana dia orang ni? Macam itulah. Aku pelik betul lah dia orang ni. Demi Allah, aku pernah diutus menemui raja-raja. Aku dulu pernah juga diutus oleh pembesar Quraisy menemui raja-raja. Katanya, aku pernah menemui Kaisar Rom. Aku pernah diwakilkan menemui Kisra Parsi. Aku juga pernah jumpa Raja Najasyi. Demi Allah. Oh, ini penting ni, tuan. Aku tidak melihat seorang raja pun yang lebih diagungkan sebagaimana sahabat-sahabat Muhammad mengagungkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita suluh-suluh diri kita, tuan, kan? Ya tak? Sejauh mana kita mengagungkan Rasulullah, sejauh mana kita mentaati Rasulullah, sejauh mana kita mencontohi Rasulullah. Kita mengaku umatnya. Kemudian Quraisy mengirimkan pula, gagal hantar Urwah sebagai utusan, hantar pula yang kedua Hulais bin Alqamah Al-Kinani, pemimpin kaum Badui. Ketika Rasulullah melihatnya, maka Rasulullah SAW meminta para sahabat untuk menampakkan unta yang diberi tanda dan melakukan talbiyah padanya, nak menunjukkan kepada wakil Quraisy yang dihantar ni, yang kita ni datang nak buat umrah, nak korban, ya tak? Nak akikah, nak korban, nak menyembelih dengan unta-unta yang diberi tanda sebagai nak dikorbankan lah.
Dan melakukan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, menzahirkannya di hadapan wakil ni, Fulais bin Alqamah ni, kerana dia berasal dari kaum yang menghargai hal yang demikian itu. Mengambil kira. Rasulullah buat begitu dengan mengambil kira siapa utusan ni. Kerana utusan ni, Fulais bin Alqamah ni, menghargai yang demikian itu. Ketika dia melihat, tak jadi dia nak berunding. Ni memang nak buat ibadat. Ni memang nak pergi umrah. Ni bukan nak perang. Ni bukan nak menyerang. Ini bukan nak membunuh. Ini nak beribadat. Dia pun balik jumpa Quraisy dan berkata, aku melihat unta yang dituntun diberi tanda. Memang benar dia ni nak disembelih unta-unta ni. Menurut aku janganlah kau menghalangi dia dari Kaabah. Dia bukan nak berperang ni kalau macam ni. Bertalbiah lagi. Mereka menjawab, duduk. Engkau hanyalah seorang badui yang tidak memiliki pengetahuan. Pemimpin Quraisy marah wakil ni, Qafil. Kemudian Quraisy mengutus pula seorang lagi, yang ketiga, namanya Mikras bin Hafs, dan diikuti oleh Suhail bin Amr. Kali ketiga ni 2 orang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berharap baik, semoga ni ada optimis di antara 2 orang oleh Quraisy ni. Allah telah memudahkan urusan kalian. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka benar-benar menginginkan perdamaian. Bila dah 3 ni artinya sedia untuk berundingan. Mereka ni yakni Quraisy benar-benar nak kedamaian. Mereka benar-benar menginginkan perdamaian dan mengirimkan orang ni, mengirimkan utusan ni. Quraisy berpesan kepada Suhail wakilnya agar dalam sesi perdamaian, urusan perjanjian tersebut ni, MOU ni, ditegaskan bahawa kaum muslimin mesti kembali tahun ni. Tak boleh umrah, tak boleh tahun ni. Next year. Tahun ni, sorry. Itu pesanan Quraisy kepada wakilnya, Mikras dan Suhail ni. Tahun ni minta maaf, tahun depan boleh. Tahun ni kena balik. Itu pertama tu penting tu. Dia pesan kepada wakilnya. Tahun ni kena balik tanpa melakukan umrah. Kemudian terjadilah tawar-menawar dengan jelas di antara wakil Quraisy dan Rasulullah SAW. Suhail bin Amr ni berakhir dengan adanya perjanjian yang dikenali, perjanjian ini dengan perjanjian Hudaibiyah. Banyak teks-teks karangan-karangan ulama, kritikan-kritikan kan. Bahasan-bahasan mengenai Hudaibiyah ni tuan-tuan. Aspek ketenteraan, aspek politiknya, aspek banyak tuan, aspek dakwahnya sangat banyak buku-buku ni. Pada mulanya terjadi perselisihan ketika Rasulullah ingin menampakkan keinginan atau hasrat keislaman. Pihak Islam ni nak tunjukkan ni kumpulan Islam kan. Dengan bismillah, dengan beberapa perkara lah. Ini ditentang oleh wakil Quraisy Suhail bin Amr, Ali bin Abi Talib yang sebagai penulis ketika itu. Rasulullah SAW bersabda, tulislah. Ini di antara penentangannya. Rasulullah sebut dengan Ali radhiyallahu anhu, tulis bismillahirrahmanirrahim. Maka Suhail segera menjawab, adapun Ar-Rahman, demi Allah aku tidak tahu. Maka tulislah dengan nama demi Allah. Maka tulislah dengan namamu ya Allah, sebagaimana yang engkau biasa menuliskannya. Tulislah dengan nama Allah saja. Ar-Rahman, Ar-Rahim tak payah tulis. Kaum muslimin masa itu yang menjadi saksi perundingan itu menjawab, demi Allah kami tidak akan menulisnya kecuali dengan bismillahirrahmanirrahim. Semua nak kan bismillahirrahmanirrahim. Maka Rasulullah SAW bersabda, tulislah dengan nama Allah. Tulislah dengan nama Allah saja sebagaimana dipersetujui, tanpa Ar-Rahmanir-Rahim. Diplomasinya Rasulullah terhadap pihak Quraisy. Okey, tanpa Ar-Rahmanir-Rahim, tulis bismillah saja. Kemudian beliau melanjutkan, ini adalah perjanjian Muhammad Rasulullah. Ini perkataan Rasulullah kepada Sayyidina Ali ni, nak tulis perjanjian ni. Ini adalah keputusan Muhammad Rasulullah. Suhail potong. Kan? Suhail menentang. Kan? Dia kata, demi Allah jika kami mengetahui engkau adalah utusan Allah, tentunya kami tidak menghalang kau daripada Kaabah dan tidak akan memerangi kau. Kalau aku tahu kau ni, kami tahu kau ni utusan Allah, takkan kami halang kau nak beribadah, takkan kami memerangi kau.
Tetapi tulislah Muhammad bin Abdullah. Rasulullah bersabda, demi Allah, aku adalah utusan Allah walaupun kamu mendustakan aku. Kata Rasulullah, itu tegas. Tulislah Muhammad bin Abdullah. Nah, 2 kali dah ni. Tulis Muhammad bin Abdullah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, agar kami dibiarkan untuk bertawaf di Kaabah. Suhail berkata, demi Allah, kami tidak ingin orang Arab bercerita tentang bahawa kami ni yang berkuasa, yang otonomi. Tetapi hal itu pada tahun akan datang. Kita dah putus, kan? Yang itu kita punya keputusan otonomi kami, yang kau hanya boleh tahun depan. Kemudian Ali pun tulis. Tulislah keputusan tu. Suhail berkata, dan bahawasanya tidak seorang pun daripada kami yang datang kepadamu. Tidak ada seorang pun yang datang kepada kami daripada orang Madinah ni datang kepada kami walaupun seagama denganmu, walaupun dia Islam, kecuali kamu akan dikembalikannya kepada kami. Siapa-siapa daripada kami pergi pada tempat kau, orang tu hendaklah dikembalikan pada kami. Okey. Mana-mana orang kami, orang Quraisy, walaupun seagama dengan kau, pergi ke tempat kau di Madinah, hendaklah dikembalikan kepada kami. Maka kaum muslimin berkata, subhanallah, bagaimana mungkin dikembalikan kepada kaum musyrikin padahal ia telah masuk agama Islam? Macam mana boleh dikembalikan pula ni? Kata orang-orang Islam, tak puas hati dengan kandungan perjanjian itu. Okey. Ketika mereka dalam keadaan demikian, tiba-tiba datanglah Abu Jandal bin Suhail. Nak jadi kisahnya tuan-tuan, ketika itu datang Abu Jandal yang masuk Islam ni, dengan susah payah membawa rantai di kakinya yang berat. Kaki berantai macam banduan penjara, bang. Kaki berantai dengan berat. Dia datang dari pinggiran kota Mekah hingga sampai ke tengah-tengah orang Islam. Abu Jandal ni. Suhail berkata, ini wahai Muhammad adalah pertama ni yang terkena keputusanmu. Kau mesti mengembalikannya pada aku. Ni Suhail ni nak pergi tempat kau kan? Dia mesti dikembalikan ke tempat aku. Walaupun berantai, walaupun seagama dengan kau, Suhail ni mesti dikembalikan. Abu Jandal ni mesti dikembalikan tempat aku. Kes pertama, masa tu dalam perjanjian lagi. Sehingga Suhail berkata, ini wahai Muhammad adalah orang pertama yang terkena dengan sebab MOU, keputusan yang telah dibuat ni. Kau mesti mengembalikan Abu Jandal ini kepada aku. Okay. Maka Rasulullah SAW menjawab, kita belum selesai memutuskan perjanjian. Maka dia berkata, demi Allah, jika demikian aku tidak akan mengadakan perjanjian damai denganmu selamanya. Dah. Kalau begitu tak payah perjanjian damai. Dia ugut. Okay. Rasulullah SAW bersabda, oleh kerana itu kecualikanlah dia. Tak boleh ke kecualikanlah dia? Suhail ni, wakil Quraisy ni menjawab, aku tidak akan mengecualikannya untuk kau. Sorry, nak kecualikan minta maaf. Rasulullah bersabda, tak apalah, teruskanlah. Kan? Dia menjawab, aku tidak akan mau melakukannya. Akan tetapi Mikras berkata, aku mengecualikannya untukmu. Ada juga yang simpati. Selesailah perjanjian itu yang isinya sebagai berikut. Gencatan senjata perdamaian di antara dua pihak Islam, Rasulullah SAW yang berada di Madinah dengan orang Mekah Quraisy ni, kedua belah pihak berdamai selama 10 tahun, tak boleh perang. Saling menahan diri satu sama lain, tak boleh serang menyerang 10 tahun. Barang siapa yang datang pada Rasulullah tanpa izin walinya, maka dia hendaklah dikembalikan pada Quraisy balik. Barang siapa yang datang pada Quraisy di antara sahabat-sahabat Nabi, dia tidak akan dikembalikan kepada Rasulullah. Antara kami semua adalah hati yang bersih dari kedengkian dan dusta, siap untuk memenuhi perjanjian. Bahawasanya tidak ada pencurian dan tidak ada penghunusan perang, tidak ada propaganda nak perang, tak ada. Dan barang siapa yang ingin masuk kelompok Muhammad dan perjanjiannya, maka masuklah dia, dibenarkan. Siapa nak ikat perjanjian dengan pihak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terpulang, dibenarkan. Barang siapa yang ingin masuk kelompok Quraisy, nak mengadakan perjanjian damai dengan Quraisy, silakan, maka masuklah dia. Itu di antara kandungan perjanjiannya. Maka Bani Khuza'ah berkata,
kami masuk ke dalam kelompok Muhammad dan perjanjiannya. Kaum Khuza'ah yang ada di sekitar tu, wah dia pro kepada Rasulullah SAW. Bani Bakar pula kami masuk kelompok Quraisy dan perjanjiannya. Bani Bakar buat perjanjian damai dengan Quraisy. Dan bahawa engkau kembali pada tahun ini, kau kena balik ke Madinah tahun ini dan tidak masuk Mekah. Tahun ini sorry. Kan? Pada tahun depan kami akan keluar dari Mekah untukmu. Masa kau datang tahun depan, kami akan keluar. Kau boleh buat ibadat, kami orang Quraisy akan keluar daripada Mekah. Kamu dapat memasukinya dengan sahabat-sahabatmu. Kamu boleh tinggal di sana selama 3 hari. Itu pun terhad. 3 days only. 3 hari saja tahun depan ni. Kalau nak buat pun umrah 3 hari saja. Tak boleh nak 2 minggu, minta maaf. 3 hari saja. Okey, tahun depan. Dengan membawa, itu pun dengan membawa senjata orang berpergian. Maknanya senjata bukan senjata perang, senjata bersarung. Tak boleh nak di propaganda macam nak perang, tak boleh. Kamu tidak boleh masuk tanpa pedang, melainkan di dalam sarungnya lah yang tersorok. Maka demikianlah terjadi gencatan senjata selama 10 tahun dengan syarat kaum Islam tidak memasuki Mekah kecuali tahun depan dan tinggal hanya 3 hari saja tahun depan untuk buat umrah itu. Dan membawa persenjataan yang disarungkan. Kedua belah pihak tidak melakukan segala aktiviti propaganda atau permusuhan. Kedua belah pihak juga, Islam dan Quraisy, dapat mengadakan persekutuan dengan mana-mana kabilah Arab dengan hak yang sama. Dibenarkan macam yang disebut tadi. Kaum muslimin boleh mengembalikan, kaum muslimin wajib mengembalikan orang-orang Islam yang lari daripada Quraisy, kena kembalikan balik. Sedangkan orang Quraisy tidak boleh dikembalikan balik. Yang kembali pada orang Islam, yang kembali pada orang Quraisy tak boleh dikembalikan, terbalik. Mana-mana orang Quraisy pergi Islam mesti dikembalikan pada Quraisy. Mana-mana orang Islam pergi Quraisy tidak boleh dikembalikan pada orang Islam. Jadi tuan-tuan, apa yang terjadi situasi masa itu tuan-tuan? Orang-orang Islam merasa kecewa perjanjian berat sebelah ni. Nak persepakatan ini berat sebelah. Mereka pun susah hati. Terlebih lagi setelah adanya perubahan-perubahan dalam perjanjian ini, tak dapat menzahirkan Islam, tak boleh tulis Bismillahirrahmanirrahim dan sebagainya. Ali bin Abi Talib tidak ada kuasa menghapus kata Rasulullah. Maka Rasulullah SAW sendiri mengambil, ni tuan, penting tuan. 419 di sana disebut dalam Musnad Imam Ahmad dari Jalud bin Sa'ad dan juga Ibn Hisham. Rasulullah sendiri mengambil lembaran perjanjian tersebut dan menuliskannya. Banyak lagi bukti-bukti yang selepas turunnya ayat Quran, Rasulullah boleh saja membaca, boleh saja menulis, kan? Kan? Mukjizat daripada yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada yang tak pernah belajar, tak pernah menulis. Nabi Ummi bukan tak reti menulis sampai ke bila-bila sampai wafat, bukan. Ni Rasulullah mengambil lembaran perjanjian tersebut dan menuliskannya. Seperti yang dikehendaki oleh Suhail bin Amr. Kaum muslimin kecewalah dan marah kerana orang-orang Islam lari kepada Quraisy, mesti dikembalikan balik kepada Quraisy. Lalu mereka berkata, wahai Rasulullah, apakah anda memutuskan ini keputusan kau ya Rasulullah? Beliau bersabda, ya. Sesungguhnya barang siapa yang pergi pada mereka, maka Allah akan menjauhkannya. Dan barang siapa yang datang kepada kita daripada mereka, Allah akan menjadikannya baginya jalan keluar. Adalah jalan keluarnya. Jadi tuan-tuan, di antara sahabat yang rasa menunjukkan kekecewaan yang disebut dalam sirah ialah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang memunculkan kemarahannya, kekecewaannya. Kemudian mengajukan beratnya jiwanya lah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Katanya, lalu saya mendatangi Rasulullah dan berkata, bukankah anda benar-benar utusan Allah? Rasulullah menjawab, benar. Saya berkata, bukankah kita berada dalam kebenaran dan mereka, yakni Quraisy, dalam kebatilan? Beliau Rasulullah SAW menjawab, benar. Betul? Dan kita dia pihak benar, Quraisy pihak batil. Lalu Umar berkata lagi, lalu mengapa kita harus mengalah dalam agama? Kalau begitu, kenapa kita perlu mengalah? Rasulullah menjawab, sesungguhnya saya adalah utusan Allah dan tidak akan melanggar perintahnya kerana dialah penolong saya. Nah,
Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Okey. Saya berkata, yakni Umar berkata, bukankah anda mengatakan kepada kita bahawa kita akan mendatangi Kaabah lantas bertawaf di sana? Sebelum datang ni nanti kita akan bertawaf. Rasulullah menjawab, ya. Apakah saya memberitahukan kepadamu bahawa kamu akan datang tahun ni? Aku ada beritahu kau tahun ni. Tak, memang kita akan tawaf, tapi adakah saya beritahu kau tahun ni? Kan? Umar menjawab, tidak. Rasulullah dah jawab dah awal-awal lagi. Kita nak bertawaf, tapi Rasulullah tak kata tahun ni, tak. Beliau bersabda, maka kamu akan mendatanginya dan bertawaf di sekelilingnya. Akan tetapi Umar belum cukup dengan jawapan itu. Bahkan dia mengulangi perkataannya di depan Abu Bakar As-Siddiq seperti yang dia kata pada Rasulullah. Lalu Abu Bakar As-Siddiq berkata, wahai Umar, ikuti saja perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ada dalam Sahih Bukhari, tuan. Seperti adanya, maka sesungguhnya saya bersaksi dia adalah utusan Allah. Maka Umar juga bersaksi bahawa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Umar berkata, saya sentiasa berpuasa, bersedekah dan memerdekakan hamba sebagai ganti dari apa yang telah saya lakukan kerana takut perkataan yang saya katakan pada Rasulullah pada hari itu. Dan saya mohon agar ia menjadi selalunya baik. Dia tebus balik. Dia tebus balik kebiadaban. Dia tebus balik tak patutnya tindakan dan sikap dia pada Rasulullah itu dengan membanyakkan berpuasa, bersedekah dan memerdekakan hamba. Rasa tidak sanggup apa yang telah dia lakukan, mempertikaikan apa yang Rasulullah putuskan. Ini semua renungan buat kita ni, tuan-tuan. Kan tak? Sejauh mana kita ni mengucap hari-hari. Kan tak? Apa yang Rasulullah ajar kita tak nak buat. Yang orang ajar beria-ria kita buat. Umar mengajukan keberatannya. Umar mengajukan beratnya dia di atas keputusan ini kepada Rasulullah SAW untuk mengetahui erti di balik. Dia nak tahu maksud di sebalik, hikmah, apa tujuan di sebalik Rasulullah menyetujui syarat-syarat perjanjian itu. Umar ingin menghinakan kaum musyrikin, itulah tujuannya sebenarnya. Maka apa yang muncul darinya adalah wajar. Kita manusia biasa pun tentu akan berkata demikian juga, kan tak? Kan? Bahkan mendapatkan pahala kerana ia telah beristihad. Umar telah beristihad. Kaum muslimin tidak meragukan keberhasilan memasuki kota Mekah. Tidak ragu tu. Yakin. Janji Allah. Yakin apa yang disebut oleh Rasulullah SAW. Maka ketika disepakati perjanjian tersebut, mereka merasa sangat kecewalah, sangat sakit, sangat terguris, berat sebelah. Khususnya ketika dikembalikan Abu Jandal tadi dalam keadaan kaki berikat dengan rantai yang berat, meminta pertolongan kaum Islam, lalu berkata, wahai orang Islam, apakah kalian mau mengembalikan aku kepada musyrik lantas merosak agamaku? Ya tak? Kau nak kembalikan aku macam ini? Rasulullah SAW menjawab, wahai Abu Jandal, bersabarlah dan berharaplah pahala. Sesungguhnya Allah menjadikan jalan keluar bagi kamu dan orang-orang yang lemah bersamamu. Okay. Umar berjalan di samping Abu Jandal dan mengejek ayahnya dan mendekatkan pedang kepadanya, namun Abu Jandal tidak melakukannya. Maka kembalikanlah ia. Nak cuba juga, tapi kan, maka dikembalikan juga dia ni kepada Quraisy. Dan di antara ungkapan perasaan kaum muslimin dalam peristiwa perjanjian ini, tuan, adalah Sahal bin Hunayf dalam perang Siffin. Curigailah pendapat akal fikiranmu sendiri. Ini bagus ni, tuan-tuan kata ni. Kita patut curiga dengan idea-idea, dengan rasional-rasional kita ni. Ya tak? Awasi. Kita anggap kan baik, kan banyak orang kata begitu. Apa salahnya? Ini kan baik. Oh, saya teringat, tuan, baru lalu saya balik kampungan, ada saudara mara saya now. Wan, kita punya grup ni, kawan-kawan, saudara mara ni mengedarkan amalan-amalan daripada kiai bah. Amalan baca qul Allah pagi-pagi 71 kali, ayat ni 71 kali, selawat ni 141 kali. Yang ni betul ke ni? Dia punya putusannya, siapa beramal dengannya, semua hajat akan dipenuhi. Saya kata, dah memandai dah Allah menyebut dalam hadis kursi,
Di separuh sepertiga malam yang akhir, Allah turun ke langit dunia, membentangkan tangannya, mendengar permintaan hamba-Nya, Dia akan penuhi. Siapa yang berhajat, Dia akan penuhi hajatnya. Siapa mohon ampun, Dia akan ampunkannya. Siapa yang memerlukan pertolongan, Dia akan tolong. Tak puas hati ke lagi kita dengan itu? Kau bangun pagi ke tidak? Tak? Sedangkan amalan-amalan tu hanya dikarang-karang orang lalu mendakwa ia. Siapa yang menjamin itu semua? Bukan ada dalil pun. Banyak ni disebar-sebar dalam grup. Ya tak? Disebar-sebar dalam grup tanpa dalil. Tapi kan baik, jawapan ujungnya. Kan baik. Nah, inilah ni. Awasi rasional-rasional ni. Ya tak? Sungguh pada hari kejadian Abu Jandal, kalaulah bisa orang menolak perintah Rasulullah, maka saya akan tolak. Kalaulah boleh tolak, mesti aku tolak. Tapi tak boleh kira rasional ni. Agama bukan dengan perasaan, dengan fikiran, bukan. Agama dengan dalil, dengan nas, dengan perintah Rasulullah, dengan hadis Nabi, dengan ayat Quran. Bukan dengan perasaan, bukan. Ini contoh ni. Kalau aku boleh tolak, memang aku tolak lah. Memang aku tarik Abu Jandal ni, memang aku selamat. Kalau ikut rasionalnya, berikat kaki bah. Kan? Dan tidak diragukan bahawa penyesalan Umar, dia membenci tindakan dia ni, ya tak? Membenci perjanjian tersebut disebabkan adanya pendapat yang berbeza dengan pendapat yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok tu tuan-tuan, pengarang menutup ayat ni, menutup perenggan ni. Wa ma kana lil mu'minin, tidak patut bagi orang mukmin lelaki, wala mukminatin, dan tak patut sangat bagi wanita-wanita beriman. Idza qadallahu wa rasuluhu, apabila Allah dan Rasulnya dah menetapkan sesuatu amran, sesuatu perkara, dah tetapkan dah macam ni ibadat ni, macam ni caranya, macam ni bacaannya, macam ni sebabnya, macam ni jumlahnya, macam ni caranya, dah ditetapkan dah. Ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, dia buat pilihan yang lain lah pula. Dia tak mahu apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak patut bagi orang beriman lelaki dan perempuan buat pilihan yang lain setelah Allah dan Rasulnya menetapkan sesuatu untuk mereka. Dia nak tunjuk pandai daripada Rasulullah. Rasulullah punya tak habis lah. Ya tak? Beri salam saja. Lepas tu tak ada apa-apa. Lepas tu diam-diam saja. Tak habis lah. Kita kena tambah aksesori sikit. Barulah habis. Ya tak? Kan? Dengan alasan kan bagus. Inilah yang berlaku kepada masyarakat. Jadi saya kira cukup sekadar itu tuan-tuan. InsyaAllah kita sambung part ini pada minggu-minggu akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa